lengkap ni. Kau okey aku. Okey aku. alright. Mantap. Okay, morning. Bayangkan pagi-pagi korang dapat view yang spektakular macam ni. Penginapan The Heaven ni memang heaven betul. Tidur lena nyenyak gila. Dan hari ni, hari yang baru, hari yang segar. Kami nak ke Kandu. Kita ada Kandu Caving dan aktiviti water rafting. Nak merasai alam, takut ada bau-bau yang tak berkenaan. Kita pakai dululah key friendly sini. Okay, jom. Sarapan dah sedia dekat bawah. Tengok ni, heaven. Presentation atas kreativiti sendiri. Kena bijak memilih lah mana satu yang betul-betul kita rasa teringin sangat nak makan. Syahdu guys, syahdu. Enjoy berlatar belakangkan limestone ni. Memang best. Okay, jom kita nak ke Kandu Caving. Lebih kurang 30 ke 40 minit lah daripada The Heaven. Sama juga berdekatan dengan tempat kita ATV semalam. Tu nampak tu, Kandu Eco Adventure. Sambil kita nak ke Kandu ni, kita fly drone, layan view drone yang cantik dekat sini. Facilities dia lengkap sebagai tempat camping. Dia ada sediakan bilik-bilik juga, air conditioning, dan juga ada ruang tempat kita nak makan-makan. Tandas ada, tempat surau ada, selesa. Untuk mereka yang nak membuat aktiviti-aktiviti caving Gua Kandu di sini, kita kena tahu beberapa perkara lah. Macam mana aktiviti di sini dari segi difficulties dia, dan juga dari segi persediaan kita kena pakai topi. Dia akan sediakan kepada kita mengikut saiz yang diperlukan. Dia bagi kita sesuaikan dengan kemampuan dan kemahuan kita. Kalau rasa tak mampu nak beli kasut mahal, sebenarnya kasut murah level crop pun kita boleh pakai, ataupun macam saya, dan kita dibenarkan untuk pakai pakaian yang bebas. Okey, kita akan naik van dulu untuk menuju ke gua bang. Yes. Alright. Saya yakin gua ni tak adalah cabar sangat, sebab dia bagi tahu dia level dia intermediate saja. So medium rare lah boleh katakan. Jangan berlagak Dia punya kaki tu dia tak stretching tadi tau. Jika berlaku apa-apa pada ustaz, dia bertanggungjawab ke atas diri dia sendiri. Sebab dia nak kena pergi Norway ni. Kalau tak, kena ganti dengan Harun lah. Harun menunggu je tu. Gua Kandu ni pernah digunakan oleh tentera Jepun tau, sebelum diambil alih oleh gerila komunis semasa Perang Dunia Kedua sebagai tempat persembunyian. Kalau sekarang ni musim durian yang banyak kan, so kita tengok satu daripada dia yang kita kena cuba adalah durian Ipoh. Kita dah dapat semalam, tapi batu kurau pun batu kurau lah, tapi kat Ipoh. Kalau SN tahu ni, dia marah ni. Kita nak tahu juga rasa dia macam mana kan. Saya dah lupa macam mana rasa durian. Sebab tu kita nak kena cuba balik ingat-ingat, menimbang kembali kenangan makan durian. SN cakap jangan sampai lupa. Betul lah SN? Betul lah? Permulaan ni dia tak ada hiking lah, just untuk jalan rata saja. Nanti masa waktu turun tu kita akan ada hiking lah. Orang kampung sini dinamakan sebagai Kandu sempena nama seseorang yang masuk dalam ni. Dia pergi bertapa. Ada kabar berita yang cakap dia tak pernah keluar. Dia ada lagi dalam ni. Itulah tu misi kita ni, nak cari dia lah ni.
Untuk aktiviti kandu caving ni, korang boleh pilih beberapa provider yang ada. Antaranya yang highly recommended macam kami pakai adalah dari Riverbug. Dan antara tips nak caving, korang boleh bawa torchlight ataupun headlamp untuk kita nikmati pemandangan unik gua kandu ni. So nanti bila kita nampak macam benda yang macam ni kan, bila kita nampak dia basah, maksudnya dia masih aktif. Paling bagus jangan kita sentuh lah, sebab bila kita sentuh dia akan bantu dia punya pertumbuhan ataupun dia akan terus tak tumbuh terus. Kat sini dalam gua ni kita akan nampak macam ada 3 layer. Ini adalah macam paras air yang bertakung lama lah. So dekat dalam ni dia ada 3 kawasan kita boleh nampak macam ni. Ini 1. Level 1 contohnya, Ha. level 1, yang ini level 2. Ya macam tu. Dekat di atas tu, yang mula-mula paling atas tu yang paling dalam lah. Lepas tu dia surut ke bawah. Lepas tu dia surut. Inilah paling bawah. Gua ni dia terbahagi kepada 3 zone. Entrance zone, twilight zone, crossed over into the twilight zone. dengan dark zone. So entrance zone yang baru kita masuk tadi. Twilight zone ni yang mana kawasan itu dia boleh receive cahaya matahari tapi tak terang sangat. Tumbuhan boleh tumbuh lagi sebab dia masih receive cahaya matahari tapi tak banyak sangat. Bila kita masuk kawasan yang dark zone tu biasanya kita akan jumpa macam spesies insek yang kita tak akan nampak dekat luar. Dia sensitif kepada cahaya matahari. Kita boleh nampak ini tanah liat. Dia preserve lah sebab orang datang sini kan dorang conteng-conteng. Lagi dia rosakan. Jadi kita guna tanah liat untuk cover semua ni lah. Keburukan tu. Keburukan tu. Sebab sini semua dah habis kena conteng. Aduh, tak bertanggungjawab kan? Ini yang kita tak suka bila berada di satu tempat yang bersejarah. Sejarah tu dihapuskan dengan vandalism yang macam ni. Ini dia buat rumusan rasanya EMC Tita ni. 7 hari bulan 1 tahun 90. Harus serius sangat. Kita sebenarnya kita menghargai kreativiti anak-anak muda kita dan orang-orang kita sebenarnya. Tetapi jangan salah gunakan kreativiti itu sehingga kita merosakkan kecantikan alam sebelum jadi. Memang cantik guys. Dalam ni subhanallah, tengok tu formation dia. Sangat unik. Tengok tu. Oh. Macam sayap kelawar. Yang macam bahagian ni boleh pegang. Ini kita boleh pegang. Basah. Ini dia punya tiang. Dia tak tumbuh dah. Dia memang macam ni lah. Oh, dia hidup sebenarnya bang. Dia hidup. Tapi sini dah tak aktif. Macam ni hidup lah ni. Ini macam ni dia hidup. Hidup guys. Kadang-kadang dia keluar suara. Kalau korang masuk dalam bahagian ni, bawa lampu ni pun cukup dah untuk kamera. Tapi kamera kena power. Aduh. Kau tengok. Tengok. Kepala pun kena power tau. Bukan saja lutut kena kuat, pinggang pun kena kuat. Betul, saya setuju. Lagi-lagi orang tinggi macam Harun ni. Dulu pernah diceritakan yang pihak komunis juga pernah duduk di dalam gua ini untuk bersembunyi. Korang boleh tengok ramai juga polisi dalam ni kan. 50 orang boleh ni. 50 orang untuk bersembunyi. Jadi memang satu perlindungan lah untuk kalau Kenapa Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi something to ponder? Masa zamannya komunis tu kan dia banyak supporter dari China pun ada. Dia ada tulis dekat sini lah. Tapi dorang dah tutup habis dah. Jadi dorang tulis balik untuk bagi terang lah. Macam yang ada satu kawasan yang dekat sana ada star tu kan. salah satu yang di-preserve kan masih lagi ada. Ini dia tak letak tanah liat apa tu? Saya tak percaya. Alien buat. Dalam gua ni dia ada banyak bahagian yang mana pecahan-pecahan dia, tetapi kawasan ni yang paling lapang dan paling sesuai untuk buat meeting. Okey, kalau nak dibandingkan dengan gua Kapadokia tu rasanya sini lagi Lagi luas sebenarnya? lagi luas. Dan formation rock dia lagi strong lah. Sebab Kapadokia tu dia macam rapuh. Kapadokia tu macam daripada tanah-tanah sikit dia punya ni kan. Dekat sini adalah batu yang betul-betul daripada marmar, stalactite dan stalagmite tadi tu. Dan dia bertumbuh dan sekarang ni di-preserve. Yang kita boleh nampak yang bengkok-bengkok ni kan, condong itu disebabkan di dalam gua punya peredaran punya udara. Air ini boleh diminum tapi dia kena rawat lah sebab dia too much calcium bercampur dengan bermacam-macam dari air hujan, bercampur dengan tai kelawar, bercantum dengan dia punya besi-besi dekat dalam gua ni. Okey, aku tak jadi minum lah. Ada tag lawar. Itu apa postcard? Dia baru lahir. Umur dia dah 100 tahun.
Paling atas tuh dia macam dia ada mini pool lah. Dari rekahan tuh dia akan masuk ke arah sini. Dekat sini nih dia macam ada lubang kecil lah. Dia punya lubang tuh dia akan seal. Lepas tu air tuh dia akan proses, dia keluar daripada bahagian luar nih. Macam bengkak lah. Dia macam bengkak lah. Sebab dia dah tutup lubang sini. Air akan keluar dari tepi. Mengingatkan saya tentang lava cave yang saya pergi dekat Iceland. Keunikan formation dekat Gua Kandu ni lagi unik sebenarnya. Tapi kalau kita compare dengan Iceland, dia warna-warni tau sebab dia ada lava. So warna dia lebih kepada brownish, warna-warna earth. Ni dia belum berjumpa dengan atas ni. So once dah bertemu. Jangan fikir bukan Arun. Sorry, children. So yang mana saya katakan tadi, bila kita sentuh dia akan bagi rosak. Macam dekat sini bila kita sentuh saja macam begini kan, dia sepatutnya dia akan pecah. Jauh lagi ke bang? Jauh lagi ada dah kira macam separuh lah. Oksigen dalam ni okey bang dia tak lemas lah. Dekat sini dia tak lemas lah. Kita dalam cari apa binatang, tak jumpa pula ni. Tak jumpa pula binatang. Binatang betul. Binatang ni. Kita akan jumpa kulat-kulat seperti ini kerana ia adalah bekas makanan yang dibawa masuk oleh binatang-binatang seperti tupai ke dalam gua. Memang unik. Oh, ni ada lagi bang? Kita jumpa lagi. Sebab kita berada di tempat yang sama. Abang tengok TikTok banyak ni bang. Dekat sini dia ada macam 3 kawasan yang kita boleh buat satu pusingan. Ini salah satu daripada satu tempat kita boleh buat satu pusingan lah. Kalau sesat, kalau macam lampu tak ada, biasanya kita guna kita punya deria rasa lah, insting kita boleh guna kita punya tangan lah untuk macam sentuh dinding ni kan. Kita punya sentuh dinding, kita punya kaki dekat bawah ni. Ini kita boleh guna kita punya ear untuk hearing. Sebab biasanya kelawar ni dia akan berada di kawasan exit dekat twilight zone. Bila kita dengar saya bunyi kelawar, maksudnya kita dah hampir dengan exit keluar. Jalan keluar. So kita ikut bunyi itulah. Bunyi Ke bunyi. kelawar. Okey. Kita boleh dengar bunyi kelawar. So memang sempit dia punya ruang dia ni. Yang ini insyaAllah kita tak akan tawaf lagi. Lepas tu kita akan ada jumpa tali-tali ni. Kalau perlu boleh pakai, kalau tak pakai pun tak apa. Sebab dia boleh laluan dia tu senang je. Start Syauki. Lepas tu ganti lutut dia meletup. Senang je laluan dia. Okey. Ni. Aduh. Inilah fungsinya ada helmet guys. Kalau tak bocor kepala ke atas ni. Kat sini basah kan? Kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita bawa barang-barang mechanical kita pakai beg kali saya hypergear. Oh, sini ke turun bang? Turun bang. Turun bawah tu. Tadi saya dengar macam ada orang dia tak nak pakai tali Ron Sekarang kita ada, okay, kita tengok dia pakai tali ke tidak. Ya, ada Swiss lah pakai ninja. turun dekat bawah bang. Ikut tali itu saja. Best. Oi. Dia sampai sana saya bang. Oh, tu dia. Harus kaki panjang. Bawahnya ada satu lubang yang besar ni. Ni tak tahulah binatang apa korek. Hakisan air ini dia punya level lagi bang, level air. Uish. Ini level yang macam nombor 2 punya level. Oh ni lagi tinggi daripada tadi ya? Lagi tinggi lah. Tak Ezek kecil Ezek. Ini besar. Tengok dia punya batu dia besar guys. Tu sampai atas lubang tu. Dekat sana tu. Lepas tu nanti kita akan naik atas lagi sedikit. Sampai dekat tengah tu kita akan naik ke atas lagi. Okay, jumpa lagi bang. Kuda-kuda nombor 2. Kuda-kuda landang-landang. Kiran? Tengok tu. Kecil je dah tu. Kangkang Harun hilang dia punya sense of gravity. Tak sangka betul Gua Kandu ni besar sebenarnya. Dalam gua ni kita akan climb, tetapi jangan risau, mereka dah siapkan tali untuk memudahkan kita naik ke atas. Sifar krokodil. Cik. Mind your step. Oh, tu dah ada. Ini bahagian twilight .
Alright, tengok. Cantik. Ini memang gaung guys. There is more to explore in Malaysia. Kita banyak pergi ke luar negara dan kita menampak keindahan alam semula jadi di luar, di tempat orang. Sedangkan kita masih ada lagi satu destinasi yang masih lagi kekal dalam keadaan semula jadi dan asal. Dan bukan itu saja, gua ni masih lagi hidup. Dia masih lagi dalam proses membina legasi beribu-ribu tahun mendatang. So untuk kita sebagai generasi yang lahir di zaman yang kadang-kadang kita dah lupakan, abaikan alam-alam yang sepatutnya mengajar kita, mendidik kita, merendahkan diri kita, di sini satu bukti hidup yang akan menampakkan betapa kecilnya kita berbanding dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sekarang ni kita nak moving menuju ke another location. Rasanya kita akan panjat atas lagi. Panjat atas lagi bang Kita turun, lepas tu panjat lagi, turun, panjat lagi, dah dekat sampai dekat trekking. Panjang betul. Pegang ni, lepas tu berstand lah. Okey, ini adalah lokasi penggambaran cerita Tiga Abdul. Bukan. Belalang lah, menuju 4 belalang. Menuju 4 belalang. Jap. Boleh lah. Itulah, kutuk aku lagi. Tu dia. Harta. Mana harta? Kalau korang nak tahu dekat atas tu, lagi besar gua dia. Subhanallah, memang best lah. Tu dia punya pintu exit dia. Ni besar situ. Tengok tu, Ustaz Syauqi dekat atas ni lagi besar. So ini kita dah nak berakhir caving kita. Alright, so tu. Ini lagi lawa sebenarnya guys. Ustaz Syauqi boleh memberi khutbah di sini kepada semua rakyat jelata. Kalau siapa-siapa ingat kat sini kan ada teng. Bang. Okey, Amal Bab jalan. Nice. Cantik. So kita dah sampai dekat pintu keluar gua. Memang fantastic lah dia punya experience. Bila korang ke Gua Kandu ni, saya tak expect boleh ada experience macam ni dekat Ipoh. Tour guide dia sangat knowledgeable tentang gua ni sendiri. So kita dapat a lot of info dan dia pun sempoi. Okay, kita punya timing 1 jam 38 minit daripada permulaan tadi. Kita masuk tepatlah masa abang cakap 1 jam setengah. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang nak kau dustakan? Labus. Labus sila sponsor kami. Tour guide selain daripada tour guide, dia juga membawa peti ais. Takut kita ada peti ais disediakan khusus untuk mereka-mereka yang dahaga selepas dia keluar daripada gua. Selesai caving, kita return semula ke base camp Riverbark sebelum kita nak buat aktiviti seterusnya. Memang best base camp Riverbark sebab kita boleh layan kecantikan alam yang menenangkan. Dah ready untuk nak makan, dah lapar dah ni. Lepas ni kita ready nak water rafting dekat Gopeng River. Memang terbaik makanan dia. Alhamdulillah. Tahukah anda 80% penonton RayTV masih belum menjadi subscribers? Sokong kami dengan tekan butang subscribe untuk kami bina lebih banyak konten berkualiti dan automatik anda menyalurkan dana 100% penghasilan RayTV kepada asnaf dan anak yatim. Caranya mudah, subscribe dan sesudah subscribe tinggalkan komen bagi algoritma YouTube menjadikan video kami lebih dilihat dari berbilion-bilion video yang ada.
untuk next activity iaitu water rafting. Ni kawan kita, our new friend from Zimbabwe. I see. So you are one of the team? Yes, I'm on a program. Oh, okay. Sekarang ni kita berada di atas bukit sikit, tempat dia orang letakkan boat kira macam store untuk kita angkut kita punya boat sendiri pergi ke sungai sana nanti. Kita akan turun sehingga ke bawah tempat kita datang tadi. Ini salah satu faktor yang menyebabkan kita sangat suka travel bila orang-orang mengekalkan keindahan terutamanya macam sungai ataupun longkang di depan rumah. Kalau kita travel ke Jepun, kita tengok longkang-longkang dekat Jepun siap boleh ada ikan lagi kan. Tetapi di Gopeng ini ada juga macam tu. Air pun jernih. Ini kalau kat Pajak Song saya dah terjun dah. Tak hampa kat. Pupus dah ikan kat sini kalau saya ada kat sini lah. Alright. Itu ada free size. Badan besar boleh masuk, badan kecil pun boleh masuk. Badan besar tengok saya. Kau kena sedar diri. Tengok Arun sini dia Konspirasi saja ni. Sorry peminat Ustaz Syauqi kerana Ustaz Syauqi dah besar. Orang rabun macam saya, benda ni penting. Kalau hilang spek ni dalam air, macam kita 3 orang Run. Semua kabur. semua pakai spek kan? Ini kalau aku dekat bilik Dajjal dulu malu nak kan ni Run. Dah tua-tua ni kan. Tak nampak. Arun je yang tu Tak ada, saya tak ada uban lagi. Arun je yang uban. Cik. Ini dia kita punya boat yang akan kita gunakan. Confirm tak bocor. Seriously, ini lagi besar daripada yang saya pernah main dekat Kuala Kubu Baru. Seriously, ini kau boleh tidur. Sebelum memulakan aktiviti, kita akan pelengkapkan diri kita dengan kelengkapan keselamatan dan mereka akan berikan kita tips-tips penting ketika melakukan aktiviti water rafting nanti. Alright, so ini dia. Using your head much easier, man. Yeah. Mengah. Okay, sekarang ni kita ready dengan kelengkapan gear kita. Yang ada dekat sini, dekat dada, ada yang dekat kepala dan ada yang kita bawa stick untuk kita nak rekod. Sebab apa? Handphone kita tak boleh masuk dalam air ni yang nanti tercampak hilang tu. Yes. Okay. Yeah. Oh. Entah ni, kau alright. Awal-awal Dah jatuh kat situ. Baru start dah jatuh. Menyelamatkan menggunakan teknik paddling. Okay. Real life situation. Apa yang dipelajari tadi telah pun di aplikasi. Okey. Alright, nama. Mandilah. Nak suruh tiru ni. Seperti biasa, mana-mana tempat pun sebelum memulakan aktiviti water rafting, kita akan buat training on the field dahulu sebagai persediaan sebelum real challenge kita. Get down. And give me a high five. Okay, depan ni ada nice drop. So kita kena merasai dia punya excitement tu. Jadi adrenaline junkie macam korang ni kita datang ni. Get down. Tak dengar. So now we're gonna do water confidence. Water confident. Dah ada confident? Confident tak pakai kata? I confident sebab tu tak pakai kasut. Selepas beberapa minit kayuhan, kita berhenti sebentar untuk buat aktiviti water confident pula. Ini antara aktiviti favourite kami bila main water rafting.
Tengok tu. Abang Harun dah minum air. Abang Harun. Harun dah minum air. What's with that coffee? Wah, ni nak hujan ni, best ni. God for blessing us with the rains today. Wow. Blessing ah. Yeah, this is Dia kata blessing. Dia kata blessing. Kita tadi water confident now, rain confident now. Get down, get down. So this is a natural man-made bridge. Natural bridge, not a man-made. Natural. Yeah. Boleh? Jam. Terkejut. You don't want jump? Not jumping? I'm jumping. I'm recording first. Oh, okay. After that I jump. I jump always. Oh, Even from the boat I do backflip. So, yeah. Saya dah panik dah tadi. Takut GoPro ni hilang. Nice. One by one. Bye. Terasa macam tak jejak kaki ke bawah dia. Mana dia ke bawah dia kan? Dia kena jumping dekat semukit sini Zack. Mungkin Harun tak sampai lagi. Experience dia memang best dibandingkan dengan di Turki tu. Rupanya Jauh. Malaysia lokal sungai kita boleh offer yang lagi best kalau kita pandai cari spot menarik lah. Sekadar tengok je, tak datang sini, tak ada feel. Dia tak sama, Dia tak sama feeling dia. Bukan sekadar untuk piknik saja, kita boleh water rafting, kita boleh mancing ikan, boleh barbecue semua apa. Complete lah. Once dah nak sampai ke base camp, air sungai dah mula sedikit surut. Jadi antara tipsnya, kita perlu lompat-lompat atas bot untuk kita beri momentum pada bot untuk tidak tersangkut. Back pedal, back. Dan ini. Get down. Jump. Wah, ni lain macam ride betul. Up. Depan-depan ni semua cetek lah. Di sini dan juga KKB ada keunikan tersendiri. Korang kena try dua-dua sebenarnya. Sini pun best sebab sungai dia besar. Dan ada port terjun yang best. Satu experience yang mengujakan bila jumpa je nak turun tu kan. Memang ready ni terbalik ke, sangkut ke.
Alhamdulillah selamat kita balik. Tapi yang paling best dapat terjun sekali. Dan package Captain A jatuh. Ada satu benda pelik yang jadi dekat Ustaz. Okey. Tengok. Okey. Kejap. Tengok. Dia depan-depan. Depan-depan. Dia punya lens hilang. Hilang lens dia. Hilang lens dekat dalam air. Ya. Okey, saya dah tahu kenapa. Sebab tadi dia front flip sampai muka dia kena dengan air tu. Bukan kau masa kayu-kayu tu? Tak ada. Kau pakai spek tak? Pakai spek. Tapi kau tak perasan. Kayu okey. Ada orang kata petai menyihatkan mata. So kita nak pergi cari petai, cari mata-mata yang besar sikit kan. Kita nak makan lah. Itulah, jadi dia sangat baik, sangat bagus. So siapa yang datang sini sebenarnya boleh dapatkan layanan yang tip-top. Dan yang penting, just ask. Saya rasa saya ingin nak makan petai lah. Ada petai lah, boleh tak saya nak ambil? Terus dia bawa pergi cari kat pokok tu tau. Jom kait. Oh, tu nampak? Jay dah ambil dah. Dia punya tools dia. Kita bagi percuma saja. Oh, ya. Oh tengok guys, boleh minta. Percuma je dia cakap. Package berserta dengan petai. Atas tu banyak tu. Nampak tu. Tergantung-gantung petai satu papan RM30 tu. Awak jaluk apa tu bang? Jaluk motor ya bang? Okey, tarik. Belum. Lihat Cik. Dia baru nak kutuk. Oh, kat situ pula. Pernah tak sawit mengeluarkan petai? Ni Okey, dah boleh dah. Alright, nice. Kan dah dapat 2 ekor. Tu dia petai dia. Tu dia. Uish. So ni ibu jari. Besar ibu jari. Malam ni Padu. kita boleh buat pizza malam ni kita boleh buat pizza petai. Makan pizza kat Mika, letak petai. Tu dia. Tengok. Tanya saja. So kalau after kita dah buat aktiviti, kita akan dapat sertifikat ni. InsyaAllah boleh bawa ke luar negara lah. Okay, thank you Riverbark. Memang the best lah korang punya servis. Ini baru Okey, dah penat-penat main water rafting, kita nak makan puas-puas dekat restoran terbaik yang ada di The Heaven Resort Ipoh. Kita panggil The Cuisine. Number 1 rated di TripAdvisor dan diorang kata suggested makan nasi ayam. This is welcome drink for Heaven's all natural drink. The drinks combine with all the nature ingredients, lemongrass, ginger, cinnamon, lime, lemon and all other herbs. 7 herba dalam satu cawan yang akan menyebabkan Harun akan pengsan lepas dia minum. Tengok Captain A terus jadi macam tu selepas dia minum hampir secawan. Tu tanda keberkesanan air ni sangat mujarab. Malam dia bagi laksa pula. Rich lah, nampak kaya dengan rencah. Tak ada pekat sangat cair tetapi nampak nice. Takut tinggal kat korang ni dia. Sedap lah. Ini nasi ayam Hainan dia dikatakan adalah signature dish dia. Steam chicken ni mesti lembut dan sangat flavorful. Dan yang paling penting sekali, dia bila kita combine dengan semua ni, kita ambil barang-barang macam ni kan, memang sedap, serius. Wow. Romesco chicken pula. Ada ayam dan juga asparagus. Dia special sikit dekat sini. Garing di luar tapi dalam dia lembut. Dah rasa ayam dia memang cool. Sedap. So last but not least, kita nak merasa fish and chip Watu Jaga. Crunchy dia punya tepung dia. Ya Allah. Tengok tekstur dia, tak berderai guys. Perfect. Cheese cake. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan.
Potong dulu. Ya Allah, tengok dia punya rupa dia. Tekstur dia kasar sikit tapi nampak spongy. Sekarang saya punya dessert tradisional, sagu gula Melaka. Wah. Makan dekat The Heaven ni memang each bite worth the price. Inilah experience yang kita boleh dapat bila kita berada di Ipoh. Dan kami tak sangka di Ipoh ni ada hidden gems yang hebat-hebat dan aktiviti yang best untuk kita explore. Ini antara khazanah yang kita kena sama-sama jaga, okay? Dan insyaAllah tunggu next episode kami. Kami akan explore food experience di Ipoh pula. Terima kasih subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita dengar saya bunyi keluar, maksudnya kita dah hampir dengan exit, keluar. jalan keluar. So kita ikut bunyi itulah. Ikut bunyi. Keluar. Tadi abang pergi kat dinding tadi tu kan. Saya ingat abang nak bagi tahu kalau nak keluar tekan saja. Oh gila Sini weh. dia kena merangkak sedikit lah. Oh, ni bukan sedikit bang, ni banyak ni bang. Abang, kita orang boleh menggalah. Mana. Kau dah shoot Harun ni? Kau tengok aku nak tunjuk kau shoot Harun sikit melangkak macam mana? Aku boleh. Wih, lagi susah aku ni. Okey, jalan-jalan aku suruh lampu. Saya sekarang ni terpaksa jadi tin. Ini Kamera cahaya power lah, bang. bukan cahaya daripada lampu tau. Ada cahaya daripada Twilight Zone. Awas, santai, relax. Relax je. First time Jangan ni orang yang Kau tak tengok awak tergolek berapa kali sebelum ni? awak first time juga lah sama kita. Oh ya. Okay, boleh pakai tali ni. Berat guys. Steering anything to the right. To the right, to the right, to the right, to the right. Ini tak faham bahasa. Pada point of tengah. Berdasarkan pengalaman. Bukan sekadar untuk piknik saja, kita boleh water rafting, kita boleh mancing ikan, boleh barbecue semua apa. Complete lah kita punya orang kata apa? Retreat ataupun orang kata kita keluar release station ni apa? Retreat lah. Retreat lah kan? Retreat lah. Retreat itulah retreat lah saya nak cakap tadi. Air dah masuk banyak.